Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada barisan panel dan juga penonton. Sebelum kita mulakan perbincangan pidato yang telah dipilih ini, izinkan saya perkenalkan ahli-ahli panel kami. Dimulakan dengan saya, Muhammad Isyad, dan diikuti dengan 5 orang ahli panel yang lain bersama saya. Pada panel 1, kita ditemani saudari Amirah Khalisah. Di sebelahnya, saudari Nur Nabilah. Seterusnya, saudari Balkis Hana. Diikuti saudari Adila Sambawani dan akhir sekali saudari Atifah Nazira. Baiklah, dengan bismillahirrahmanirrahim, saya akan memulakan dengan serangkap pantun. Kapal terbang penuh muatan, terbang ke China dari Jakarta. Kabar dilayang, tanda ingatan. Orang di sana, apa cerita? Saya harap anda semua berada dalam kondisi yang baik dan sihat. Tanpa melengahkan masa, perbincangan kami pada hari ini berkisarkan tentang analisis wacana lisan yang dianalisis mengikut pidato daripada Cik Fatiah Ibrahim dengan tajuk Keluarga Bahagia Masyarakat Sejahtera. Baiklah, mari mulakan. Soalan pertama dari saya yang akan ditujukan ke panel pertama, iaitu saudari Amirah Khalisah. Soalan saya adalah, mengapakah jenis variasi bahasa tersebut digunakan? Saudari Amirah Khalisah boleh memulakan perbincangan. Terima kasih Saudara Irsyad. Sebelum saya mengongsikan jawapan terhadap soalan saudara, izinkan saya menyampaikan sedikit latar belakang variasi bahasa. Seperti mana yang kita tahu, bahasa ialah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan seharian untuk bekerjasama dan berhubungan bagi melestarikan kebudayaan serta menyebarkan dan mengembangkan pemikirannya dalam kalangan anggota masyarakatnya serta generasi penerusnya. Oleh itu, variasi bahasa membawa maksud bentuk bahasa yang berbeza bagi maksud yang sama. Variasi bahasa juga membawa maksud kepelbagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor bahasa faktor bahasa itu sendiri iaitu sebutan, kosakata dan tata bahasa. Sebagai contoh, ganti nama diri pertama yang merujuk kepada diri sendiri wujud dalam beberapa variasi seperti saya, Patik, Beta, Ambo, Kawel dan sebagainya. Variasi bahasa ini terjadi atas sebab masyarakat yang mempunyai status sosial dan latar belakang budaya berbeza. Oleh yang demikian, bahasa yang digunakan adalah bervariasi. Antara ciri-ciri variasi bahasa adalah dialek, dialek daerah dan dialek sosial. Dengan itu, dialek sosial mempunyai komponen-komponen seperti bahasa baku, bahasa formal, bahasa tak formal, bahasa halus, bahasa kasar, bahasa kiasan, bahasa istana, bahasa selangar, bahasa basahan dan bahasa pasar. Baiklah, untuk menjawab soalan Irsyad sebentar tadi, mengapakah jenis variasi bahasa tersebut digunakan? Antara variasi bahasa yang telah digunakan adalah bahasa formal. Bahasa Melayu formal digunakan pada situasi formal atau rasmi. Dalam penggunaan bahasa formal, wujud sekatan sosial antara penutur. Sebagai contoh dalam pidato yang digunakan, terdapat pempidato dan juga penonton di mana timbulnya status hubungan yang masih belum rapat antara kedua belah pihak. Bahasa yang digunakan ini menggunakan aspek-aspek peraturan yang telah ditetapkan baik dari aspek sebutan, struktur ayat maupun pilihan perkataan. Sebagai contoh dalam minit ke 0.57, pempidato telah menggunakan bahasa formal untuk membuat kata alu-aluan. Seterusnya, variasi bahasa kedua yang telah digunakan adalah bahasa halus. Bahasa Melayu halus yang digunakan merupakan bahasa yang lebih sopan dan lebih manis serta tidak menyinggung perasaan orang yang mendengar atau membaca. Bahasa halus juga diwujudkan untuk penggunaan bahasa yang beradat dan bersopan dan menggunakan segala strategi untuk kemanisan berbicara. Kebolehan menggunakan bahasa halus dalam pertuturan lisan dianggap sebagai sesuatu kemahiran penting dalam adat resam serta dapat menunjukkan tahap ketajaman minda. Bahasa halus juga menggunakan nada pengucapan yang rendah dan lembut. Sebagai contoh dalam minit ke 1.16, pempidato telah mengatakan kerana di sinilah kita menumpahkan taat setia dan semuanya adalah tentang pengorbanan kepada keluarga. Strategi kemanisan berbicara telah digunakan untuk menggantikan perkataan yang dirasakan kasar. Boleh dilihat akan ayat tersebut. Terima kasih saudari Amirah Khalisah untuk penjelasan yang sangat baik. Seterusnya, saya ingin bertanyakan tentang kesesuaian variasi bahasa.
Persoalan saya akan ditujukan kepada panel kedua, iaitu saudari Nur Nabilah. Persoalan saya berbunyi, adakah variasi bahasa tersebut menyampaikan mesej bersesuaian dengan wacana yang dipilih? Sila mulakan penerangan, saudari Nur Nabilah. Baiklah, saudari Irsyad, terima kasih kepada panel kita, Cik Amirah. Kita dapat memahami penggunaan variasi bahasa yang telah digunakan dengan lebih baik dan jelas. Biarpun begitu, sudah tentu saudari Cik Fatiah telah menggunakan variasi-variasi ini agar mereka mampu memainkan peranan dalam menyampaikan idea dan maksud pidato beliau. Bagi menjawab soalan kamu, adakah variasi bahasa tersebut menyampaikan mesej bersesuaian dengan wacana yang dipilih? Mari kita mulakan dengan variasi pertama kita yang dapat dikenal pasti dari rakaman video pidato ini, iaitu bahasa formal. Encik Irsyad, dalam suatu pertandingan bahasa, sudah tentu bahasa yang digunakan haruslah telus, dipahami orang ramai dan dilakari dengan penggunaan tata bahasa yang betul. Maka, secara tidak langsung, rakaman video pidato pertandingan antarabangsa ini haruslah berbahasa formal kerana bukan sahaja perkara ini dapat mengumpul markah dan senang dipahami peserta-peserta yang lain, malah variasi ini menitik beratkan penyampaian Cik Fatiah yang menggunakan intonasinya. Tanpa intonasi dan nada suara yang bersesuaian dengan maksud yang hendak disampaikan, pendengar-pendengar pemidato akan keliru dengan mesej sebenar yang hendak disampaikan. Adakah Cik Fatiah sarkastik tentang perkara ini? Di sini kita dapat perhatikan bahawa perkara terakhir yang hendak disampaikan di dalam pidato adalah lebih baik mendatangkan kekeliruan kepada pendengar. Seterusnya, peranan variasi bahasa kiasan di dalam pidato ini. Bahasa kiasan digunakan bagi menghuraikan dan menjelaskan idea dengan lebih lanjut melalui sesuatu perbandingan maupun tampaian. Fatiah menggunakan variasi ini bagi menyeru ibu bapa untuk membesarkan anak-anak mereka dengan baik agar mereka menjadi insan-insan yang dihormati dan disayangi. Bahasa halus pula merupakan variasi bahasa yang sopan dan lemah lembut. Di dalam pidato Cik Fatiah, beliau memasukkan variasi ini bagi menjelaskan bahawa fahaman keluarga bahagia itu tidak dipahami sepenuhnya oleh khalayak ramai. Menggunakan bahasa ini juga, beliau menasihati pendengar-pendengarnya dengan lembut, sopan dan penuh hormat. Sekali merupakan penggunaan bahasa baku. Seperti mana yang diketahui barisan panel, bahasa baku mempunyai sebutan yang jelas dan teliti terhadap ejaan sesuatu perkataan. Tata bahasanya juga disusuli dengan kosakata yang diketahui semua orang. Inilah faktor utama Cik Fatih menggunakan variasi ini agar penonton-penontonnya dan pihak lawan yang bertanding dapat memahami beliau dengan lebih senang. Penggunaan variasi ini mudah dipahami khalayak ramai yang dibesarkan dengan dialek-dialek negeri yang berbeza juga. Sehingga di sini sahaja penerangan peranan variasi bahasa daripada saya. Saya kembali ke perbincangan ini kepada saudara Irsyad. Sekian sahaja tadi penerangan yang amat jelas dan teliti oleh barisan panel kita. Terima kasih diucapkan kepada saudari Amirah Kalisa dan saudari Nur Nabilah atas penerangan yang diberikan untuk aspek pertama kajian, iaitu variasi bahasa. Selesai sudah aspek kajian yang pertama. Sudah sampai masanya kita mendalami aspek kajian yang kedua, iaitu aspek wacana. Soalan yang seterusnya akan ditujukan kepada panel yang sama, iaitu panel kedua, saudara Nur Nabilah. Yang pertama sekali, ingin saya tahu apa yang dimaksudkan dengan koheren. Terima kasih saudara moderator yang dihormati. Baiklah, saya akan mula berkongsi maklumat ini. Dalam arti kata mudah, koheren bermaksud berhubung kait. Untuk lebih mudah dipahami, koheren bermaksud aliran idea atau ayat yang berterusan sehingga memiliki kesatuan makna yang utuh. Koheren mewakili satu ayat yang lengkap. Jadi itulah maksud koheren. Informasi yang sangat berguna untuk dipelajari. Mengikut wacana yang dianalisis, boleh saudari Nur Nabilah terangkan dengan lebih mendalam tentang apa yang telah dianalisis? Dapatan pertama yang telah dianalisis boleh dijumpai di minit 1.42 di dalam rakaman. Dapatan ini merupakan isi pertama pidato Cik Fatiah di mana beliau telah menghubungkan dua idea, iaitu keteguhan keluarga ialah kebahagiaan yang dikongsi ahli keluarganya bersama masyarakat sejahtera yang sihat mentalitinya. Lalu beliau menggunakan tuntasnya agar menyimpul peringkat ini. Maka membentuk idea utama pertama dia. Seterusnya, dengan koheren
Dapatan koheren kedua yang dikenal pasti terdapat pada minit 30. Sebelum minit ini, Cik Fatiah bertanya, mengapa sekiranya kita sebagai satu masyarakat yang memahami konsep keluarga bahagia masyarakat sejahtera masih mengalami isu-isu seperti pembuangan bayi maupun remaja melarikan diri dari rumah. Beliau menghuraikan bahawa falsafah dan kefahaman di sebalik sebuah keluarga, iaitu sebuah keluarga tidak ditubuhkan semata-mata bagi melaka laluan untuk pasangan ataupun semata-mata bagi mendapatkan cahaya mata. Cik Fatiah menggunakan tetapi untuk melawan pernyataan dan menekankan perkara yang benar. Beliau menjelaskan bahawa keluarga ini merupakan kebergantungan di antara ahli terhadap sama sendiri untuk hidup bersama dan menjaga ahli-ahli. Dapatan ketiga menceritakan peranan agama dalam pendidikan dan pembesaran seorang anak agar dia menjadi seseorang yang berbudi pekerti, baik hati, bertanggungjawab dan berwawasan pada suatu hari nanti. Dapatan ini terdapat pada minit 4.04 dan di dalam penerangan ini Cik Fatiah menekankan tentang warna hati yang ditentukan melalui didikan keluarga. Bagi saya, bukan ibu bapa sahaja yang memainkan peranan dalam membentuk warna hati anak-anaknya, malah persekitarannya juga memberi impak kepada diri mereka. Setelah menerangkan kepentingan didikan agama pada kanak-kanak, beliau memberikan beberapa cara ringkas namun lengkap yang ibu bapa harus tanami di dalam lubuk hati anak-anak mereka menggunakan markah. Bagi melentur buluh dari rebungnya. Kemudian penggunaan tapi menjelaskan bahawa warna hati tidak dapat dilihat dengan mata kasar, namun semua orang dapat merasa warna hati sama sendiri melalui jiwa. Selain itu, dapatan koheren keempat mengambil keluarga Imran sebagai contoh. Dapatan ini berada di minit 5.40 dan idea utamanya merupakan betapa tidak ternilainya sebuah keluarga yang bahagia. Walaupun seseorang itu kaya, tidak semestinya mereka bahagia hidup bersama. Dan walaupun seseorang itu miskin, tidak semestinya keluarganya tak bahagia dengan apa yang sedia ada. Malah, Cik Fatiah menghuraikan lagi idea beliau dengan penggunaan namun. Dan seperti yang saya kata tadi, menerangkan bahawa orang miskin juga mampu mempunyai keluarga bahagia yang tidak ternilai ini. Beliau menyeru penonton-penontonnya untuk mengikuti keluarga Imran kerana bagi keluarga ini nasib zirat mereka lebih penting daripada harta benda duniawi. Akhir sekali di minit 6.40 penutup pidato keluarga bahagia masyarakat sejahtera ini, Cik Fatiah mengulaskan bahawa rakyat Malaysia perlu berubah dan menginsafi diri. Beliau sudah berjaya menerangkan bahawa khalayak ramai tidak cakna dengan konsep keluarga bahagia maupun konsep keluarga negara. Cik Fatiah menekankan pendengar-pendengarnya untuk mencari maksud bahagia dan sama-sama menjalankan dasar keluarga negara. Sehingga sini saja penjelasan saya. Terima kasih Saudara Irsyad. Terima kasih Saudari Nur Nabila atas penjelasan yang terang dan baik. Seterusnya, saya akan tujukan soalan saya kepada panel ketiga iaitu Saudari Balkis Hana. Sudah diterangkan sebentar tadi tentang koheren. Persoalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan kohesi pula? Dan adakah kohesi berbeza dengan koheren? Sila mulakan penerangan Saudari Balkis Hana. Terima kasih Saudara Muhammad Irsyad atas persoalannya. Untuk menjawab persoalan yang diberi, betul, kohesi amat berbeza jika ingin dibandingkan dengan koheren. Hal ini kerana, seperti yang disebut oleh Saudari Nur Nabila sebentar tadi, koheren bermaksud ayat yang berterusan sehingga memiliki kesatuan makna yang utuh. Bagi kohesi pula, kohesi bermaksud unsur-unsur wacana atau perkataan yang digunakan untuk menyusun satu wacana yang memiliki keterkaitan secara utuh. Kohesi telah dianalisis mengikut hubungan kata dengan makna. Antara contohnya adalah seperti sinonim, antonim, homonim dan hiponim. Perbezaan bagi kedua-dua aspek ini adalah bagi koheren, ia mewakili seluruh ayat. Tetapi bagi kohesi pula, ia hanya mewakili perkataan-perkataan yang terkandung dalam suatu ayat. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Balkis Hana atas penjelasan sebentar tadi. Sama seperti Saudari Nur Nabila sebentar tadi, boleh Saudari Balkis Hana terangkan dengan lebih mendalam kohesi yang telah dianalisis mengikut wacana yang dipilih? Ada masalah, Saudara Muhammad Irsyad.
Mengikut wacana yang dipilih, saya telah membahagikan dapatan puisi kepada 5 dapatan. Untuk dapatan pertama, terdapat unsur hiponim yang dapat saya kesan daripada puisi yang saya tandakan. Cik Fatiah menyebut tentang keluarga bahagia yang melibatkan ibu, ayah dan adik-beradik pada minit ke-147. Morfologi ibu, ayah dan adik-beradik merujuk kepada keluarga. Hiponim lain yang dapat dikesan adalah seperti morfologi ceria, kasih, sayang dan bahagia merujuk kepada perasaan. Seterusnya, dalam perenggan yang sama, beliau ada menyebut tentang pentafsiran dari hati ke hati. Morfologi hati yang disebut tergolong dalam homograf kerana ia mempunyai makna yang bervariasi. Misalnya, hati boleh dibaca sebagai organ dalaman dan juga boleh dibaca sebagai ucapan berjaga-jaga. Untuk dapatan kedua saya, terdapat unsur antonim yang dapat saya kesan daripada perenggan tersebut. Pada minit ke-242, Cik Fatiah ada menyebut tentang keluarga bahagia dan menyebut perkataan yang sinonim dengan bahagia iaitu sakinah yang membawa maksud bahagia juga. Selain itu, beliau juga ada menyebut perkataan rumahku syurgaku dan baiti jannati. Kedua-dua perkataan tersebut mempunyai semantik yang sama. Untuk dapatan ketiga, terdapat unsur antonim yang dapat saya jumpai. Pada minit ke-331, Cik Fatiah menyebut tentang menghalalkan hubungan lelaki dan wanita. Di sini, saya mendapati morfologi lelaki dan wanita merupakan antonim kerana sifat bertentangan masing-masing. Untuk dapatan keempat saya, terdapat unsur hiponim juga sama seperti dalam dapatan pertama. Pada minit ke-407, Cik Fatiah menyebut bagaimana perasaan seorang ibu apabila melahirkan cahaya matanya. Morfologi sakit, pedih, perik, bahagia dan gembira yang disebut dapat dikategorikan dalam hiponim kerana merujuk kepada perasaan. Akan tetapi, morfologi yang disebut bukan sahaja dapat dikategorikan dalam hiponim. Mereka juga boleh dikategorikan dalam polisem kerana mempunyai semantik yang berkait. Contohnya, ketiga-tiga morfologi sakit, pedih dan perik mempunyai makna yang lebih kurang sama saja. Untuk unsur terakhir dari saya, terdapat unsur homoni yang dapat saya kesan. Pada minit ke-502, Cik Fatiah menyebut morfologi saudara dan juga soal. Kedua-dua morfologi saudara dan soal boleh dikategorikan dalam hiponim kerana mereka mempunyai pelbagai semantik. Misalnya, morfologi saudara boleh dibaca sebagai kata ganti nama bagi golongan lelaki, manakala morfologi soal boleh dianggap kata lain bagi tentang. Baiklah, itu sahaja dari saya. Terima kasih Saudari Balkis Hana atas penerangan tentang kohesi dan apa yang telah dianalisis. Mari kita teruskan lagi perbincangan dengan panel yang keempat iaitu Saudari Adila Sambawani. Persoalan yang akan saya tujukan adalah, apakah yang dimaksudkan dengan aspek tujuan? Bolehkah Saudari menerangkan hal tersebut? Terima kasih Saudara Irsyad. Untuk menjawab pertanyaan saudara sebentar tadi, aspek tujuan ini maksudnya ialah apa seorang itu ingin capai sewaktu menulis ataupun menyampaikan suatu wacana. Kriteria ini bermaksud bahawa seorang penulis perlu mempunyai niat dan semangat untuk mencapai tujuan-tujuannya menggunakan maklumat yang disampaikan. Berdasarkan kriteria ini juga, beberapa perkataan yang berurutan hanya boleh dikatakan sebagai sebuah teks apabila jelas dinampakkan petikan tersebut mengandungi niat dan tujuan yang nyata. Sebuah teks yang tidak mempunyai tujuan akan kelihatan berterabur dan mengelirukan kerana tiada hala tuju yang nyata untuk dicapai oleh penulis. Pembaca juga akan mudah merasa bosan membaca wacana yang tidak jelas niatnya kerana tidak mempunyai apa-apa unsur semangat di dalam wacana tersebut. Sebuah wacana yang mempunyai tujuan dan niat yang jelas pula akan mempunyai tajuk dan isi yang selari dan tersusun. Dan penyampaian sebuah wacana yang bertujuan akan nampak lebih meyakinkan di mata pendengar dan pembaca. Oleh itu, sangat penting untuk kita menentukan niat dan tujuan sebenar kita sebelum mula menulis atau menyampaikan apa-apa jenis wacana sekalipun agar kita dapat menghasilkan sebuah wacana yang baik. Terima kasih Saudari Adila untuk penjelasan yang sangat teliti itu. Tetapi, bagaimana pula dengan aspek tujuan ini pada wacana pilihan yang telah dianalisis? Sila berikan penerangan tentang hal ini.
Terima kasih Saudara Irsyad. Sudah tentu boleh. Yang pertama, wacana lisan yang dianalisis adalah sebuah pidato. Jika kita banyak menonton video pertandingan pidato di media sosial ataupun secara langsung, kita boleh mengetahui bahawa pidato ini ialah satu kegiatan di mana seseorang berbicara di halayak ramai. Dan jika kita mengambil perhatian dengan bahasa yang digunakan apabila menyampaikan pidato, pemidato sering menggunakan bahasa yang baik dan mudah diterima oleh pendengar. Ini kerana tujuan penyampaian pidato ialah untuk memberi informasi, menasihati atau mengajak pendengar untuk bersetuju dengan perkara yang mereka ingin sampaikan. Untuk pidato yang dikaji ini, tujuan pemidato adalah untuk mengajak pendengar mempercayai bahawa keluarga yang bahagia adalah kunci untuk mendapat masyarakat yang sejahtera. Pemidato juga ingin menyedarkan betapa pentingnya untuk kita faham tentang konsep keluarga bahagia dan tanggungjawab seseorang yang mempunyai keluarga. Oleh itu, elemen ini dapat dilihat dengan jelas kerana pemidato telah menegaskan beberapa kali apakah tujuannya sewaktu menyampaikan pidato tersebut. Bagi aspek mengajak, pemidato telah beberapa kali menyatakan tujuan tersebut di permulaan, pertengahan dan pengakhiran penyampaian pidatonya. Kali pertamanya, pemidato menyatakan pada minit ke-1.26, maka pada hari ini saya ingin mengajak anda semua untuk sama-sama kita mula percaya betapa keluarga bahagia, masyarakat sejahtera. Di sini pemidato memulakan pidatonya dengan menyatakan tujuan tersebut dengan jelas sekali sebelum memulakan penerangannya tentang topiknya, dan kita boleh mengesan tujuannya dengan frasa saya ingin mengajak. Seterusnya, dengan ayat pada minit ke-6.56, saya menyeru kepada anda semua untuk sama-sama kita mencari makna bahagia dan sama-sama kita menjalankan dasar keluarga negara. Pemidato tersebut menyebut ayat ini di waktu pertengahan pidato dan jelas menyebut perkataan menyeru yang membawa maksud penggalakan. Akhir sekali, apabila mendekati penghujung pidato, pemidato sekali lagi menyatakan pada minit ke-8, andai kita sayang akan negara kita, marilah kita bangunkan negara dan membangunkan keluarga kita. Dan dari perkataan marilah, kita dapat mengetahui bahawa tujuan pemidato untuk menyampaikan pidato tersebut adalah untuk mengajak pendengar mempercayai dan menghayati isi pidatonya. Bagi aspek menyedarkan pula, yang pertama, pemidato menyatakan pada minit ke-3.08, jika benar kita memahami mengapa setiap 15 minit satu pasangan Islam bercerai di Malaysia. Jika benar kita memahaminya, mengapa setiap 5 hari seorang bayi kecil dibuang tanpa rasa berdosa. Jika benar kita memahaminya, mengapa setiap hari 2 orang remaja lari dari rumah. Di sini pemidato ingin menyedarkan kita bahawa walaupun ramai yang mengaku faham tentang tanggungjawab dalam berkeluarga, tapi masih banyak berlakunya masalah rumah tangga setiap hari. Selain itu, pemidato juga menyatakan pada minit ke-5.40, ingatlah saudara dan saudari, keluarga bahagia adalah sesuatu yang paling mahal di dunia, namun mampu dimiliki, mampu dibeli oleh mereka yang miskin sekali. Untuk menyadarkan pendengar bahawa keluarga bahagia adalah sesuatu yang mudah dimiliki jika semua orang menjalankan peranan masing-masing. Akhir sekali, pemidato juga menyatakan pada minit ke-6.36, maka kita sebagai rakyat Malaysia haruslah kita menginsafi diri di manakah letaknya rakyat dan juga kebahagiaan diri kita pada hari ini. Sudah cukupkah kita berbakti kepada ibu bapa dan akhirnya untuk kita menjadi ahli masyarakat yang berguna. Pemidato menyebut ayat tersebut agar kita pendengar dapat sedar bahawa kita perlu sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa kita dan masyarakat. Itu adalah analisis tujuan berdasarkan wawancara pilihan ini, dan saya kembalikan kepada Saudara Irsyad. Terima kasih sekali lagi kepada Saudari Adilah atas pencerahan yang diberikan. Soalan seterusnya saya tujukan kepada panel terakhir, Saudari Atifah Nazira. Saya tertanya juga, apakah yang dimaksudkan dengan maklumat? Lebih-lebih lagi di dalam wacana. Terima kasih Saudara Irsyad untuk persoalan yang sungguh bernas. Maklumat merupakan aspek penting di dalam wacana yang terbahagi kepada dua, iaitu maklumat baharu dan maklumat logikal. Sesuatu teks wajar menyampaikan beberapa maklumat baharu kepada pembaca. Cuba saudara dan saudari bayangkan situasi di mana kamu sedang membaca teks atau bahan bacaan yang tiada maklumat baharu
dan mengulangi maklumat yang sama berkali-kali. Pasti kamu semua akan terasa kurang tertarik untuk meneruskan pembacaan tersebut. Jadi, amatlah penting untuk sesebuah wacana mempunyai maklumat baharu. Kemudian, maklumat yang disampaikan juga haruslah logik akal dan tidak bertentangan dengan ayat sebelumnya. Inilah maklumat logikal. Apabila sebuah teks tidak mempunyai korelasi atau berkaitan maklumat bersama ayat sebelumnya, ini akan membawa kepada kekeliruan bagi pembaca dan menyebabkan ketidakrelaan untuk menyambungkan pembacaan mereka. Lebih-lebih lagi, apabila maklumat yang dinyatakan itu juga merupakan maklumat baharu. Teks yang berkualiti wajar meniti di antara titian di mana ianya tidak terlalu umum hingga pembaca sudah ketahui semua perkara yang disampaikan di dalam teks, atau terlalu kompleks hingga pembaca tidak dapat memahami intipati teks. Apabila ianya terlalu umum atau terlalu sukar difahami, maka teks itu akan dinilai sebagai tidak berkualiti bagi pembaca. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Atifah Nazira atas penjelasan sebentar tadi. Bolehkah saudari menerangkan lagi mengenai maklumat dengan merujuk kepada wacana yang dipilih? Sudah tentu saudari Irsyad, dengan merujuk kepada wacana yang dipilih, saya telah mengenal pasti 3 maklumat baharu dan 3 maklumat logikal. Untuk maklumat baharu, jabatan pertama merupakan pada minit 3:08. Cik Fatiah telah memberikan maklumat baharu mengenai kesan ketidakfahaman dan penterjemahan yang benar tentang konsep keluarga bahagia. Kesan yang telah diperkatakan adalah penceraian pasangan Islam setiap 15 minit, pembuangan seorang bayi kecil setiap 5 hari, dan setiap hari 2 orang remaja lari dari rumah. Kemudian dapatan kedua boleh dilihat pada minit 5:05, di mana Cik Fatiah menyampaikan maklumat mengenai insan-insan yang telah berjaya dalam kehidupan mereka kerana telah menerima pertolongan dan dorongan daripada keluarga mereka, iaitu Helen Keller, Michael Obi dan Rachel Hansen. Dapatan yang terakhir terdapat pada minit 5:54. Cik Fatiah telah memberitahu maklumat mengenai kisah keluarga Imran yang terdapat di dalam Al-Quran yang wajar dicontohi oleh masyarakat kini untuk mencapai konsep keluarga bahagia. Bagi maklumat logikal pula, dapatan pertama boleh dilihat pada minit 3:42, di mana Cik Fatiah menyatakan bahawa keluarga bahagia bergantung pada setiap ahlinya, tidak kira suami, isteri atau anak-anak, di mana ia berkorelasi bersama kata-katanya yang mengatakan bahawa keluarga bukanlah hanya untuk membenarkan hubungan satu pasangan ataupun hanya untuk mendapatkan anak, tetapi lebih daripada itu. Dapatan kedua pula merupakan pada minit 5:05. Cik Fatiah telah menghubung kaitkan kisah orang-orang yang berjaya kerana sokongan keluarga mereka. Kemudian, beliau menaikkan persoalan mengenai kisah kebahagiaan kita yang masih belum diperolehi seperti insan-insan yang telah diperkatakan oleh beliau. Akhir sekali, dapatan ketiga terdapat pada minit 6:11. Cik Fatiah telah merujuk kepada keluarga Imran yang terdapat di dalam Al-Quran sebagai keluarga contoh bagi masyarakat. Ini kerana keluarga Imran mengambil berat mengenai masa depan anaknya jika mereka akan membesar menjadi insan yang sebaik-baiknya. Terima kasih saudari Atifah atas penjelasan yang sangat teliti. Bagaimana pula dengan arti kebolehterimaan? Bolehkah saudari memberi keterangan mengenai aspek ini? Boleh sahaja saudari Irsyad. Kebolehterimaan merupakan aspek yang mengikuti ayat-ayat berurutan di dalam wacana untuk menjadikannya sebuah teks. Jika ayat-ayat berurutan ini logik, maka ianya boleh diterima oleh pembaca. Sesebuah teks hendaklah mempunyai kebolehterimaan yang tinggi, mudah difahami dan diikuti dalam kalangan pembaca atau audiens sambil memastikan wacana yang digunakan adalah sesuai dan tujuannya kekal sama. Oh, begitu. Bolehkah saudari terangkan dengan lebih lanjut mengenai kebolehterimaan yang telah dianalisis berdasarkan wacana yang dipilih? Sudah tentu. Berdasarkan wacana yang dipilih, saya dapat menemui 5 dapatan yang menunjukkan aspek kebolehterimaan. Berdasarkan dapatan pertama pada minit 1:04, saya telah mendapati bahawa asal-usul seseorang adalah suatu perkara yang tidak boleh diubah. Pernyataan ini boleh diterima oleh pendengar kerana ia merupakan fakta. Seseorang itu tidak boleh mengubah asal-usulnya kerana itu merupakan perkara yang mustahil untuk dilakukan. Kemudian, dapatan kedua pada minit 1:42 telah dinyatakan oleh Cik Fatiah bahawa sesebuah keluarga itu akan bahagia jika mereka hidup bersulamkan kasih sayang sesama mereka.
Pernyataan ini semestinya boleh diterima oleh para pendengar kerana kasih sayang merupakan salah satu kunci utama dalam membina keluarga yang bahagia. Kasih sayang itu amat penting bagi memastikan sesebuah keluarga menghadapi konflik yang minimum. Seterusnya, dapatan ketiga pada minit 154 pula menyatakan bahawa masyarakat sejahtera merujuk kepada komuniti yang berfikiran waras, bertindak secara matang serta mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain. Idea ini jelas dan boleh diterima oleh pendengar. Ini boleh dibuktikan melalui sikap individu-individu yang baik dan mampu membina sebuah masyarakat yang majmuk. Dapatan keempat pada minit 4.03 menerangkan mengenai pengajaran yang kita dapati daripada agama, iaitu manusia akan bergantung kepada isi hati yang telah dicorakkan oleh didikan persekitarannya. Pernyataan tersebut boleh diterima oleh pendengar kerana ini adalah perkara yang menjadi kebiasaan kepada semua orang untuk bertindak mengikut isi hatinya sendiri apabila mencapai umur dewasa. Akhir sekali, dapatan kelima pada minit 7.49 telah mengatakan bahawa keluarga bahagia bukan hanya terpulang pada diri sendiri, namun semua orang memainkan peranan yang besar dalam memelihara konsep keluarga bahagia. Pernyataan ini sudah pasti boleh diterima oleh para pendengar kerana setiap individu mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam memastikan kebahagiaan sesebuah keluarga itu terjaga. Terima kasih Saudari Atifah Nazira atas penjelasan yang sangat tersebut. Seterusnya, saya ingin bertanya kembali kepada Saudari Adilah Sambawani tentang apakah yang dimaksudkan dengan aspek situasi atau konteks. Terima kasih Saudara Irsyad. Aspek konteks dan situasi ialah aspek yang sangat penting dalam penulisan sebuah teks. Oleh itu, sangat penting untuk kita menunjukkan dengan jelas cara penghasilan sebuah teks itu dan juga memikirkan tentang situasi pembaca. Dalam proses penulisan atau penyampaian wacana, ketepatan wacana yang kita gunakan itu haruslah sesuai dengan konteks penulisan tersebut. Sebagai contoh, sewaktu menulis akhbar, kita haruslah menggunakan wacana yang bersesuaian dengan konteks berita seperti artikel. Sebuah wacana yang mematuhi aspek konteks dan situasi juga mempunyai topik yang selari dan berkait dalam satu situasi. Sebagai contoh, isu COVID dan isu vaksin. Jika isu tersebut disatukan, ia masih dapat menghasilkan sebuah wacana yang selari kerana kedua-dua isu tersebut wujud bersama di dalam satu situasi. Tetapi jika kita menghasilkan wacana tentang isu COVID dan isu tentang haiwan liar, semestinya kedua-dua topik tersebut tidak berkait sama sekali dan akan menampakkan wacana kita tidak lancar dan mengelirukan. Terima kasih atas penjelasan yang cukup sempurna itu, Saudari Adilah. Bolehkah Saudari menerangkan lagi aspek ini berdasarkan wacana pilihan yang telah dianalisis? Terima kasih Saudara Irsyad. Setelah meneliti wacana ini, kita dapat mengetahui pemidato wacana ini membicarakan tentang topik keluarga bahagia dan masyarakat sejahtera. Dengan itu, wacana ini mematuhi aspek situasi kerana kedua-dua topik tersebut adalah saling berkait dalam situasi yang sama. Hal ini kerana dengan seluruh rakyat melakukan tanggungjawab untuk membina keluarga bahagia, pada masa yang sama kita juga dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera. Kedua-dua isu ini berganding antara satu sama lain kerana jika terjejasnya satu aspek, aspek yang kedua juga akan ikut sama terjejas. Wacana tersebut juga menerangkan tentang keluarga yang tidak bertanggung jawab adalah punca berlakunya penceraian, pembuangan bayi dan anak lari rumah. Masalah beginilah yang seringkali menjadi penyebab kekacauan dalam suatu masyarakat. Kedua-dua isu tersebut juga adalah topik yang konteksnya sesuai untuk sebuah penyampaian pidato kerana topik tersebut mempunyai unsur nasihat dan penggalakan yang sering dilakukan oleh pemidato-pemidato sewaktu berbicara. Dengan itu, wacana ini mematuhi aspek situasi dengan sempurna kerana isu keluarga bahagia dan isu masyarakat sejahtera adalah saling berkait di dalam situasi yang sama dan sesuai dijadikan konteks untuk sebuah pidato. Terima kasih atas pencerahan tersebut, Saudari Adilah Sambawani. Saya percaya kita telah sampai ke hujung perbincangan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, bolehkah wakil daripada ahli panel tampil untuk memberikan kesimpulan secara keseluruhan tentang apa yang telah dibincangkan sebentar tadi? Baiklah, saya akan berikan kesimpulannya. Kesudahannya, tentang kami berjaya mendapati bahawa video lisan ini telah menggunakan beberapa jenis variasi bahasa iaitu bahasa kiasan, bahasa halus dan juga bahasa baku.
Melalui aspek wacana pula, terdapat beberapa aspek utama seperti koheren dan kohesi telah digunakan dengan sebaik-baiknya dan juga mematuhi aspek masing-masing oleh pewacana menerusi video yang dipilih tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Balkis Hana untuk kesimpulan tersebut. Seperti yang telah dinyatakan oleh panel-panel sebentar tadi, kita boleh mendapati bahawa sebuah wacana haruslah dianalisis dari setiap aspek bagi memastikan penghasilan sebuah wacana yang baik. Itu sahaja. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli panel kita kerana sudi hadir dan memberikan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita telah pelajari pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Nampaknya masa tidak berpihak kepada kita. Dengan info dan pencerahan yang telah dikongsi oleh ahli-ahli panel kita, saya percaya untuk membentuk sebuah wacana yang baik, setiap ciri perlulah diteliti dan difahami. Sebelum kita berpisah, terimalah serangkap pantun dari saya. Bintang barat terbit petang, bintang timur terbit pagi. Jika tidak melarat panjang, ada umur ketemu lagi. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.